Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid. Apa khabar? Sihat? Bertemu kita kembali pada hari ini. Seperti biasa, sebelum cikgu memulakan pengajaran pada hari ini, diharap murid-murid dapat bersedia dengan alat tulis, buku catatan dan kalkulator. Sebelum cikgu meneruskan pengajaran hari ini, cikgu mulakan dengan serangkap pantun. Harum sekali manggaku ini, sayang hanya untuk titipan. Belajar tekun di hari ini, akan bahagia di masa hadapan. Jom murid-murid, kita teruskan pengajaran kita hari ini. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah menghubung kait pendaraban nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama dengan pendaraban berulang dan seterusnya membuat generalisasi. Sebelum kita meneruskan pembelajaran ini, kita imbas kembali pembelajaran yang lepas iaitu berkaitan dengan tata tanda indeks. Okey, murid-murid mesti ingat bentuk tata tanda indeks bagaimana. Okey, contoh yang saya tunjukkan di sini. Okey, bacaannya adalah 5 kuasa 3. Di mana 5 ini adalah asas. Manakala 3 ini disebut indeks. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan 5 kuasa 3? 5 kuasa 3 bermaksud 5 darab 5 darab 5. Okey, nilai bagi 5 kuasa 3 ialah 125. Jadi, diharap murid-murid dapat membezakan antara asas dan juga indeks. Standard kandungan yang akan kamu pelajari pada hari ini ialah 1.2 hukum indeks. Apakah kaitan antara pendaraban nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama dengan pendaraban berulang? Sila lihat contoh yang saya berikan di sini iaitu pendaraban nombor dalam bentuk indeks. Contohnya, dalam bentuk indeks saya akan tuliskan contoh A 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 4. Yang ini pendaraban nombor dalam bentuk indeks. Okey, kita kaitkan dengan pendaraban berulang. Apa yang kamu faham dengan maksud 2 kuasa 3? Okey, 2 kuasa 3 maksudnya 2 darab 2 darab 2. Okey. Kita bandingkan dengan pendaraban nombor dalam bentuk indeks. Okey, bila didarab, kita akan sambung darab sini. Okey. 2 kuasa 4. Apa maksud 2 kuasa 4? 2 kuasa 4 maksudnya 2 darab 2 darab 2 darab 2. Okey, maksudnya yang pertama ni, ada 3 faktor. Okey, maksudnya ada 2 tu yang 2 tu berulang-ulang sebanyak 3 kali. Okey, manakala yang kedua ni adalah 4 kali iaitu 4 faktor. Okey. Daripada pendaraban berulang, kamu perhatikan 2 darab 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 2. Kamu dah belajar lepas. Kita tukar dalam bentuk tata tanda indeks semula adalah dia jadi berapa? 2 kuasa 7. Okey. Jadi, kita boleh simpulkan di sini 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 4. Kita boleh ringkaskan jadi 2 kuasa 7. Okey, cuba kamu perhatikan. Okey, kamu perhatikan dia punya indeks 3 dengan 4. Okey, 3 dengan 4. Bila 3 dengan 4 kita gabungkan, okey, bila hasilnya 7, operasi apa yang terlibat? Ya, bagus. Operasi tambah. Jadi, kita boleh dapat simpulkan di sini. Kalau kita nampak asas yang sama, 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 4 sama dengan 2 kuasa 3 dengan 4 ni kita tambahkan. Okey, dapat jawapan 2 kuasa 7. Okey.
Sebagai contoh yang kedua, sila perhatikan di sini. Okey, saya pilih nombor lain, huruf lain pula di M kuasa 3. Okey, darab M kuasa 2. Okey, apa maksud M kuasa 3? M kuasa 3 bermaksud M darab M darab M. Okey, kita gabungkan. Okey, ini yang pertama, 3 faktor Kita gabungkan darab. Apa maksud M kuasa 2? Maksud dia M darab M. Okey. Jika kita perhatikan M darab M darab M darab M, kita gabungkan darab M darab M darab M, maka okey, kita tukar semula dalam bentuk tanda tanda indeks. Okey, M kuasa 5. Okey. Jadi kita boleh buat kesimpulan di sini M kuasa 3 darab M kuasa 2 adalah bersamaan dengan M kuasa 5. Okey, macam mana boleh dapat 5 ni? Kita boleh mudahkan M kuasa 3 darab M kuasa 2 ni sebenarnya indeks dia adalah kita tambahkan. Maka dia akan jadi M kuasa 5. Jadi secara umumnya, okey, bila kita nampak pendaraban nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama, okey, secara generalisasinya kita boleh simpulkan di sini A kuasa M darab A kuasa N, okey, maka kita simpulkan di sini, okey, indeksnya kita tambahkan. Okey, jawapan asasnya sama, indeksnya kita tambahkan. Ingat tu adalah hukum indeks yang pertama yang perlu kamu pelajari hari ini. Okey, sila lihat contoh yang saya tunjukkan di sini. Okey, ringkaskan setiap yang berikut. A, 7 kuasa 2 darab 7 kuasa 3. Soalan yang diberi di sini adalah ringkaskan. Ringkaskan bermaksud kamu kena permudahkan. Bukannya kamu ambil kalkulator, kamu tekan nilai dia. Salah tu. Kalau kamu tekan kalkulator, keluar nilai jawapan dia. Okey, maksudnya kamu telah menunjukkan hasil jawapan yang salah. Okay. Bila ringkaskan, maka kamu perlu menggunakan hukum indeks yang telah kamu pelajari tadi. Okay, iaitu sila perhatikan asasnya. Asasnya sama, iaitu 7. Darab. Okay. Maka apa hukum yang kamu pelajari tadi? Indeks dia 2 dengan 3 ni kita buat apa? Kita buat tambahkan dia, maka kita mudahkan 2 tambah 3. Jadi jawapan dia 7 kuasa 5. Okey, stop. Itu sahaja hasil kerja dia dan jawapannya adalah 7 kuasa 5. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan B. Okey, sila lihat soalan B. 0.2 kuasa 2 darab 0.2 kuasa 4 darab 0.2 kuasa 5. Sila lihat asasnya, sama tak? Okey, jika sama, kita gunakan hukum indeks tadi, iaitu apa perlu kita buat? Okey, kita tambahkan indeks dia 0.2. Okey, kita tambahkan indeks dia 2 tambah 4 tambah 5. Jadi apakah jawapannya? Secara ringkasnya 0.2 kuasa 9, 10, 11. Okey, 0.2 kuasa 11. Okey. Kita dah mahir hukum indeks kan tadi. Jadi awak gunakan hukum indeks tadi. Okey, seterusnya soalan C. Yang ini 2K kuasa 2 darab 4K kuasa 3. Yang ini ada gabungan antara nombor dengan tanda tanda indeks. Okey, nombor dengan tanda tanda indeks. Kalau indeks ni tanda tanda dia asas dia sama, iaitu K. Nombor 2 darab 4. 2 darab 4. Okey, nombor kamu kumpulkan nombor. Okey, nombor kamu kumpulkan dengan nombor. Kamu darabkan sahaja nombor tu 2 darab 4. K, okey, kamu tambahkan indeksnya 2 tambah dengan 3. Jadi kita boleh ringkaskan di sini 2 darab 4, 8. K kuasa 5. Okey. Contoh seterusnya adalah
D 3M kuasa 2 darab 1 per 6 darab 12. Okey. Jadi kita nampak M semua sama. Nombor tu kamu kumpulkan. Nombor sahaja. 3 darab 1 per 6 darab 12. Sebabnya nombor tu nombor biasa. Dia tak ada bentuk tata tanda indeks. Kalau 3 kuasa 4, itu bentuk tata tanda indeks. Tapi yang itu ketiga sahaja. 1 per 6 dengan 12. Jadi kita darabkan 3 nombor tu. 3 darab 1 per 6 darab 12. Okey. M. Okey. M ni kita kumpulkan. Okey. Indeks ni kita tambahkan. 4 tambah dengan 5. Okey. 4 tambah dengan 5 tambah dengan. Yang ini tak ada kuasa ni awak tambahkan 1. Yang tak ada kuasa tambah kuasa 1. Jadi tambah 1. Jadi jawapannya yang ini nombor ni kamu boleh tekan kalkulator. Okey, kalau tak tekan kalkulator pun boleh congak sahaja ni. Okey, dah akan dapat jawapan 6 M kuasa 10. Okey, jelas murid-murid? Bagaimanakah anda boleh permudahkan nombor atau sebutan algebra dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang berlainan? Tadi saya tunjuk tadi asas yang sama je. Sekarang, okey, saya tunjukkan asas yang berlainan. Apa tips yang perlu kamu tahu adalah kamu kena kumpulkan nombor atau sebutan algebra dengan asas yang sama terlebih dahulu. Kemudian tambahkan indeks bagi asas yang sama. Okey, contoh sila lihat di sini. Okey, ada gabungan asas M dan N. Okey, darab. Okey. Dengan syarat ni semua darab tak ada tambah, tak ada tolak. Syarat hukum indeks yang pertama kita belajar tadi adalah darab. Okey, darab sahaja. Okey, darab ni mesti asas yang sama baru kita boleh tambahkan indeks. Kalau asas yang berbeza kita tak boleh tambahkan. Okey, sila lihat contoh yang saya beri di sini. Okey, kalau lihat contoh di sini, okey, ada dua asas iaitu M dan N. Okey, tapi kita kumpulkan asas yang sama M. Okey, M ni kita boleh kumpulkan dulu sebelah. Okey. Satu lagi pasangan N dengan N. Kita sambung belakang. Okey. Bila kita dah kumpulkan M dengan M, N dan N, okey, jadi kita boleh gunakan hukum indeks tadi. Apa perlu kita buat M dengan N ni? Okey, M kuasa 3, M kuasa 4. Okey, jadi apa kita perlu buat dengan kuasa dia tu? Apa hukum dia tadi? Kita belajar. 3 tambahkan dengan 4. Okey. N pula sama juga. Hukum dia kita boleh tambahkan sebab dia asas dia sama. Okey, jadi jawapan dia M kuasa 7. N kuasa 7. Okey. Huruf M dengan N ni boleh rapat sahaja, tak perlu tunjuk darab. Okey. Jawapan akhir tak perlu tulis darab sebab huruf ni kita boleh rapatkan yang seperti yang kamu belajar ungkapan algebra masa tingkatan 1 dan 2. Okey. Saya tunjukkan di sini contoh yang kedua. B. 0.2, 0.3 kuasa 2 darab 0.2. Okey, kita perhatikan ada 0.3. Kita kumpulkan, kita cek. Okey, yang ini kuasa berapa? 0.3 kuasa 2. Okey, darab 0.3. Ada kuasa tak ni? Tak ada. Tapi sebenarnya ada kuasa 1. Kita tambahkan kuasa 1. Okey, darab 0.3 kuasa 3. Okey. Lepas tu kita tengok 0.2, 0.2. Okey, 0.2 ni kita letak belakang. Kuasa 2 darab 0.2 kuasa 5. Okey, mudahkan 0.3. 0.3 ni, okey. Indeksnya berapa? 2, 1, 3. Kamu tambahkan. Berapa? Saya ringkaskan di sini. Kita terus jawapan, tak perlu tunjuk kerja. Okey. 0.3, 0.3 kuasa 6. Okey, darab 0.2. Berapa? Tengok. 2 dengan 5 ni kita tambahkan. Okey. 0.2 kuasa 7. Okey, senang kan? Kita ringkaskan. Okey, seterusnya kita lihat soalan C. Okey, soalan C. P. Okey, kita tengok P. P. Lagi P tak ada. Kita letakkan sebelah. Okey, lepas tu kita tengok M. M. M.
M kuasa 3 darab M kuasa 4. Lepas tu kita tengok N. Okey, N kuasa. Okey, N kuasa 3 darab N kuasa 2. Okey, bila kita dah kumpulkan, kita tengok yang asas sama, indeks dia kita buat apa? Tambahkan. Okey, tengok indeks dia. Okey, ini jadi P kuasa 6 darab, okey, M kuasa 3 dengan 4 ni kita tambahkan indeks dia M kuasa 7. Okey, darab 3 dengan 2 ni kita tambahkan N kuasa 5. Okey, kalau tulis dalam bentuk begini, belum cukup mudah. Cara mudahnya adalah bila urus semua, kamu boleh rapatkan lah. Okey, jawapan yang termudah atau teringkas adalah P kuasa 6, M kuasa 7, N kuasa 5. Okey, seterusnya sila lihat contoh D. Okey, M. Okey, M, ada M. Okey, M, sorry, itu N Okey, M. Okey, kita kumpulkan negatif M kuasa 4. Okey, darab 3 kuasa M. Okey, okey, huruf N. Okey, kita sambung belakang. N kuasa 5 darab 1/4 N kuasa 2. Okey, bila nampak ada nombor di depannya, okey, 3M ni maksud 3 darab M. Okey, M ni indeks dia berapa? Indeks dia 1, awak tambah. Okey, jadi untuk M kuasa 4, kita tengok M kuasa 1. Okey, nombor darab dengan nombor. Okey, tengok sini, nombor depan M ni, okey, negatif. M kuasa 4. Nombor berapa depan M tu? Okey, depan pun boleh ubah ni. Okey, semua depan huruf ni, huruf M. Okey, huruf M yang ini depan dia ada nombor 3, N ada 2, N yang ini ada 1/4. M yang ini nombor dia berapa? Ada nombor sebenarnya, awak boleh tambahkan 1. Okey, iaitu dia negatif 1. Okey, semua nombor di depan ni, awak darabkan nombor depan. Nombor depan dia negatif 1 darab 3. Okey, nombor darab dengan nombor lah. Okey, darab 2 darab 1/4. Okey, nombor semua kamu darabkan. Okey, lepas tu untuk kita gunakan hukum tata tanda indeks. Okey, kita tengok M. M kuasa 4 dengan kuasa 1. Apa perlu kita buat? Tambahkan 4 tambah 1, 5. Okey, manakala N. Okey, N. Kita tengok dia punya indeks. Okey, 5 dengan 2. Jadi kita tambahkan N kuasa 7. Okey, kita ringkaskan. Okey, darab. Kamu boleh terus tekan kalkulator. Apa jawapan dia? Okey, yang ini jawapannya adalah, okey, kita kalau tak ada guna kalkulator, kamu boleh ringkaskan. Okey, negatif 1 darab 3 darab 1 darab 1 dapat negatif 3 per 2. Okey, sambung belakang dia M kuasa 5, N kuasa 7. Okey, boleh faham murid-murid? Kamu perhatikan satu persatu, ulang semula video ini beberapa kali, insya-Allah. Okey, kamu mudah faham apa yang cikgu sampaikan hari ini. Awan tinggi berwarna putih. Bentuknya seperti kepala tupai. Setelah mengerti, cubalah berlatih supaya kamu bertambah pandai. Baiklah murid-murid, di sini cikgu sertakan latihan yang perlu kamu buat untuk memantapkan kefahaman kamu. Sila cuba buat dan siap PM saya untuk saya buat semakan. Okey, semoga berjaya. Okey, ada tambahan latihan lagi iaitu uji minda 1/2B. Soalan nombor 1 ada 4 soalan. Okey, sila jawab semua soalan. Semoga berjaya.